Da'i pewarisan. Kita akan kupas bersama dengan Tuan Arifin Sabirin, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Wasiat Shop Rancang Harta Musim Pandemik. Assalamualaikum Tuan Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah kan. Jadi hari ini kita nak belajar sama-sama lah ya tentang pengurusan pusaka, harta, hibah, wasiat dan seumpama dengannya. Jadi kita mulakan dulu dengan pengurusan pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Al Hijrah kerana memberi peluang untuk saya bersama-sama dengan penonton Al Hijrah pada pagi ini. Menjawab soalan saudara Abu Talib tadi tentang pengurusan pusaka. Sebelum kita memahami maksud pengurusan pusaka, kita kena faham dulu konsep harta. Ya, konsep harta itu sendiri ataupun konsep mal dalam Islam. Harta selagi kita masih hidup adalah milik kita. Jadi ini kita nak kena faham. Apabila kita sebut harta, maknanya ia adalah milik kita. Kita masih hidup dan terserah kepada kita apa yang hendak kita buat dengan harta tersebut. Kerana ia pemilikan kita. Jadi ada kebebasan kita menguruskan harta di situ kerana ia adalah milik kita. Tetapi sebaik saja kita meninggal dunia, maka harta itu sudah menjadi harta pusaka. Dia bukan lagi milik kita, tetapi dia adalah milik waris-waris kita mengikut hukum faraid. Jadi itu kita kena jelas. Jadi soalan saudara Abu Talib tadi ialah tentang maksud pengurusan pusaka. Pengurusan pusaka ini bermaksud apabila berlaku kematian, kita sebagai waris yang ditinggalkan, kita nak menuntut harta pusaka tersebut. Jadi di Malaysia, bila kita nak menuntut harta pusaka tersebut, kita kena melalui proses pengurusan harta pusaka. Dan proses ini berlaku sama ada di Pejabat Pusaka Kecil, sama ada di Mahkamah Tinggi Sivil, ataupun di Amanah Raya Berhad yang bertindak sebagai mahkamah mengikut kategori-kategori hartanya masing-masing. Jadi itu maksud pengurusan harta pusaka. Pengurusan harta pusaka tidak bermaksud kita nak bagi harta kepada siapa, tapi dia lebih merujuk kepada proses yang perlu dilalui oleh waris untuk menuntut harta pusaka selepas kematian. Di situ yang banyak timbul kekeliruan masyarakat kerana masyarakat tidak tahu secara tepat bila masa dia nak pergi mahkamah tinggi, bila masa dia nak pergi pejabat pusaka kecil, nak pergi amanah raya berhad, dan terlibat juga di situ adalah proses di mahkamah syariah. Ya, jadi ramai masyarakat yang terkeliru dan kerana itulah proses pengurusan pusaka ini selalu ditangguh-tangguhkan oleh masyarakat dan akibatnya di Malaysia hari ini diceritakan bahawa kita ada masalah harta pusaka tertunggak sehingga hampir 70 bilion, saudara Talib. Masya Allah, besar tu. Masya Allah. Dan itulah dia tentang ilmu pengurusan ni kita belajar kan Tuan? Betul. Jadi kalau di situ, ialah sebelum kita tiada, sementara Allah beri kita peluang. Jadi kita perlu merancang. Jadi apa nasihat Tuan tentang merancang harta ni? Ya. Walaupun secara jelasnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan hukum faraid, iaitu bila berlaku kematian kepada seseorang Islam, yang berhak ke atas hartanya adalah waris-waris mengikut hukum faraid. Dan waris mengikut hukum faraid ini berbeza-beza bagi setiap orang mengikut situasi dan juga struktur keluarga masing-masing. Tetapi Islam juga sebenarnya memberikan ruang kepada kita untuk merancang harta selagi kita masih hidup. Jadi berbeza dengan pengurusan pusaka, iaitu proses undang-undang yang perlu dilalui selepas kematian untuk menuntut harta pusaka, perancangan harta membawa makna kita yang semasa hidup ni, kita boleh rancang harta kita ni kita nak beri kepada siapa. Kita boleh guna kaedah hibah, kita boleh guna kaedah wasiat, kita boleh guna kaedah harta semencarian, kita boleh guna kaedah wakaf, kita boleh guna kaedah amanah. Ada banyak kaedah sebenarnya yang kita boleh guna pakai untuk merancang harta kita. Kalau harta yang kita sudah rancang dan ianya mengikut hukum dan juga mengikut undang-undang yang terguna pakai di Malaysia, maka harta yang kita rancang itu akan menjadi milik penerima seperti yang kita maksudkan. Tetapi harta yang kita tidak rancang, yang itu dia akan menjadi harta pusaka dan dia akan diagihkan mengikut hukum faraid ataupun permuafakatan waris. Masya Allah, itu dia maklumat yang sangat penting untuk kita kena bezakan antara hibah dan wasiat dan sebagainya. Jadi kita nak kongsikan juga dengan jelas kat sini seperti yang tertera, apa beza antara hibah dan wasiat tu? Ya, terima kasih saudara Abu Talib. Soalan yang sangat tepat dan sangat baik sekali kerana hari ini hakikatnya ramai
masyarakat di Malaysia yang terkeliru perbezaan di antara hibah dan juga wasiat. Perbezaan yang paling jelas ialah hibah itu penerimanya boleh jadi siapa-siapa saja. Penerimanya boleh jadi pasangan, boleh jadi anak-anak, boleh jadi kawan-kawan, boleh jadi persatuan, boleh jadi siapa-siapa saja penerima. Tidak ada perbezaan dari segi penerima, ya. Tidak ada sebarang sekatan dari segi penerima. Tapi kalau wasiat, penerimanya hanyalah bukan waris sahaja. Maknanya pihak yang tidak menerima harta pusaka mengikut hukum faraid. Jadi itu adalah penerima untuk wasiat. Dari segi formula pembahagian, ya, formula pembahagian hibah tidak ada sekatan. Nak bagi banyak mana pun bagilah. Ya, tak ada sebarang masalah untuk memberi dari segi formula. Tetapi wasiat formulanya ialah kepada formulanya adalah terhad sebanyak 1/3 saja. Tidak boleh lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu, maka persetujuan waris-waris mengikut hukum faraid diperlukan. Jadi itu kriteria kedua yang membezakan hibah dan wasiat. Dan yang ketiganya, hibah ini dia berkuat kuasa semasa hidup. Dia ada rukun-rukun dia yang perlu dilaksanakan, ada ijab kabul dia yang perlu dilaksanakan, dan hibah itu dianggap berkuat kuasa semasa hidup sebaik saja semua rukun dan syarat telah dipenuhi. Wasiat berbezanya kuat kuasanya selepas mati, bukan semasa hidup. Jadi wasiat ini dia punya ijab dia semasa hidup, tetapi kabul dia adalah selepas matinya pewasiat tadi. Jadi itu tiga perbezaan utama di antara hibah dan wasiat. Jadi kalau penonton-penonton Al-Hijrah di luar sana ingin merancang harta, maknanya nak memberi sesuatu harta, rumah contohnya nak diberi kepada anak, instrumen yang paling berkesan sekali ialah hibah, bukan wasiat. Kerana kalau wasiat diberikan kepada anak, anak itu adalah waris mengikut hukum faraid. Rasulullah dah pesan kat kita, la wasiatan li waris, tidak ada wasiat untuk waris. Jadi kalau kita buat wasiat beri kepada anak, maka kalau ada waris-waris lain yang tidak bersetuju, wasiat itu batal. Ya, jadi instrumen yang paling berkesan nak mengagih harta ialah hibah, bukan wasiat. Tetapi kalau kita nak beramal jariah, nak beri kepada masjid dekat karyah kita, nak beri pada persatuan, nak bagi pada anak angkat, kita boleh menggunakan kaedah wasiat, tetapi formulanya hanya terhad kepada 1/3 saja. Tidak boleh lebih daripada itu. Oh, Masya Allah. Baiklah. Jelas ya apa yang Tuan kongsikan ni, Masya Allah, dengan ringkasan maklumat-maklumatnya. Rasa macam belajar betul-betul ilmu ni betul masuk ke dalam. Jadi dan mungkin Tuan juga boleh kongsikan antaranya kenapa dalam keadaan musim pandemik ni perancangan atau pengurusan harta ni sangat kritikal. Saudara Abu Talib dan juga penonton Al-Hijrah sekalian, sebelum COVID-19 melanda Malaysia, Mac 2020, kita ambil pada tarikh di mana lockdown bermula lah, MCO bermula, Mac tahun 2020. Pada ketika itu pun pengurusan harta pusaka ni nak melalui proses tuntutan harta pusaka, nak mewafakatkan waris. Pada ketika itu pun kita sudah melalui ataupun berdepan dengan cabaran yang besar. Ya, jadi kita dapati bahawa kes-kes pusaka semakin lama semakin banyak, harta yang ditinggalkan semakin lama semakin banyak. Ini sebelum COVID-19 menyerang. Ya, jadi sebelum COVID-19 menyerang pun, dari pemerhatian saya 23 tahun di dalam industri ini, saya dapati ketika itu pun sudah ada cabaran. Ya, nak menguruskan harta pusaka, nak memfailkan permohonan pusaka dan sebagainya, itu pun dah ada cabaran. Selepas COVID-19 menjelang, selepas Mac 2020, lockdown dan sebagainya, kita dapati bahawa semakin suasana menjadi semakin kritikal bagi harta pusaka. Sebab disebabkan oleh lockdown, maka mahkamah ditutup, pejabat pusaka kecil ditutup, dan sekarang mulai dibuka tetapi untuk kes-kes yang terpilih sahaja. Maknanya jumlah kes yang menunggu, yang tertunggak menjadi semakin lama semakin banyak. Dan proses itu, keadaan itu menyebabkan proses pengurusan pusaka menjadi semakin lama. Dalam keadaan hari ini, waris-waris kehilangan kerja, tidak ada pendapatan. Mereka mengharapkan supaya harta pusaka arwah ayah dan ibu yang ditinggalkan itu dapat diwariskan kepada mereka dengan cepat. Tetapi hakikatnya itu tidak akan berlaku kerana jumlah kes yang semakin banyak. Dan kita tengok juga jumlah kematian yang semakin banyak tiap-tiap hari. Sangat menakutkan kita. Kalau setiap orang ni, kalau kita ambil purata 200 orang mati setiap hari dan setiap seorang ini meninggalkan purata 100,000 nilai harta pusaka, kita dah ada dekat situ hampir 20 juta sehari.
nilai kes pusaka yang tertunggak. Jadi bayangkan kalau kita nak ride through pandemik ini dan selepas selesai nanti tu. Itu sebab perancangan harta pada ketika ini sangat kritikal sebab dia membantu waris untuk melalui proses itu dengan lebih mudah. Baik, alhamdulillah. Saya sangat yakin ramai nak dapatkan lagi maklumat lanjut. Saya sarankan kepada semua para penonton boleh hubungi nombor talian tertera seperti yang ada depan sekarang ini. Boleh hubungi sendiri dengan Tuan CEO kita, Tuan Arifin Sabirin bersama dengan Wasiah Shop Berhad ya. Boleh dapatkan maklumat dan boleh dapat saya nampak tadi sehingga 31 hujung bulan ini, 31 Ogos ini boleh dapat promosi potong harga hingga 50% untuk menyertai tim ataupun pasukan Wasiah Shop Berhad. Jadi terima kasih saya ucapkan. InsyaAllah rezeki Allah kita jumpa lagi Tuan. Semoga berjaya dunia akhirat. Baik, kita akan berehat seketika buat para